Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada hari ini bersama saya Fida bin Selamat dalam segmen Bicara Minda di channel YouTube saya. Okey, terima kasih pada yang sudi menonton semua video saya. Terima kasih juga bagi yang sudah subscribe, yang ada share dan sebagainya lah. Jadi bagi yang datang untuk menonton pada malam ini yang masih belum subscribe, saya jemput anda untuk subscribe ke channel saya, channel Fida Selamat. Dan bagi yang menonton juga, selepas habis menonton video ini, mohon untuk anda share dan kongsi-kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Okey, jadi Alhamdulillah, sehingga ke saat ini ramai yang sebelum ni status permohonan sedang diproses sudah bertukar menjadi diterima dan lulus lah. Okey, jadi since dah banyak yang lulus, saya mendapat juga banyak persoalan yang sama lah. Jadi saya pun tak larat nak type banyak-banyak kan. Jadi saya buat video, saya cuba explain dengan sebaik mungkin. Okey, jadi di sini yang pertama, yang ni saya pergi kepada bagian dah lulus dulu. Okey, bagian dah lulus, baru lulus especially lah. Lepas tu dia orang tanya, tapi tak ada pun tarikh bayaran ataupun persoalan dia dekat mana saya nak cek tarikh bayaran. Okey, jadi di sini yang paling mudah adalah kita pergi kepada iAccount KWSP kita. Bila kita pergi kepada iAccount, kita klik di bahagian atas tu withdrawal. Lepas kita ambil withdrawal tu, kemudian di sebelah kiri ni sekali dia ada withdrawal history. Malah nak pakai laptop lambat. Okey, withdrawal history. Jadi nanti dia akan tulis jenis-jenis pengeluaran yang kita dah pernah buat. Perumahan, mungkin ada yang untuk pendidikan, serta PTPTN, lepas itu air lestari dan juga air sinar. Okey, jika tarikh bayaran sudah ada, selalunya perkataan air sinar tu kita dah boleh klik. Bila kita boleh klik, jadi kita akan tengok pada tarikh recurring payment date tu. Kalau recurring tu adalah 9 bulan, jadi dia punya cycle dia adalah pada setiap 9 hari bulan. Kalau recurring dia pada 12 hari bulan, jadi dia punya bayaran tu adalah pada setiap 12 hari bulan. Jadi kaedah yang paling mudah adalah semak di iAccount. Bagi yang lulus tetapi perkataan iSINA tu tidak boleh diklik, jadi apa yang anda boleh buat, anda boleh semak kemudian. Mungkin kalau macam ni dah malam, anda semak esok. Ataupun jika anda kerap menggunakan Facebook dan sebagainya, bila anda perasan ada rakan-rakan kita yang berkongsi sistem under maintenance. Okey, sistem under maintenance. Jadi selalunya selepas sistem under maintenance ni mesti ada good news. Sama ada orang yang akan lulus, ataupun bagi yang lulus ni dia akan mendapat tarikh bayarannya. Jadi itu kaedah yang paling baik sekali untuk semak. Okey, kemudian saya dah cover 3 ni sekali ya. Jadi saya pergi kepada tentang semakan tadi. Banyak juga yang tanya saya, abang, kenapa dah lulus dekat iAccount, okey, tetapi dekat portal iSINA masih belum lagi lulus. Okey, jadi macam saya kata tadi, kaedah yang terbaik adalah semakan di iAccount. Sebab iAccount ni data dia adalah data yang direct. Data yang direct dengan maklumat pencarum dan sebagainya. Yang mana portal iSINA ni adalah untuk permohonan yang selama ni tak pernah diwujudkan satu portal untuk kita membuat permohonan. Jadi selepas tu, bila permohonan tu diterima, kita tak tahu sama ada permohonan tu boleh dibuat secara online melalui dalaman KWSP lah, ataupun pihak KWSP perlu mungkin mencatatkan dan kemudian pindah pada sistem iAccount mereka dan sebagainya. Jadi sebenarnya dalam bahasa yang mudah, portal iSINA dan juga iAccount ni dia tidak bergabung. Dia bukan berada dalam satu jalan, dia berada pada jalan yang lain. Dia tidak berhubung antara satu sama lain. Jadi kita kena tunggu. Macam saya perasan portal iSINA ni dia akan kemas kini sehari dalam sekali. Manakala bagi portal bagi iAccount pula, dia akan melalui sistem maintenance sebanyak sehari 3 kali. Jadi alang-alang saya dah sebut pasal sistem maintenance. Sebab tu ramai juga tanya,
Asal check je abang, sistem maintenance. Asal nak masuk je, sistem under maintenance. Sistem under maintenance dalam situasi sekarang ni adalah satu benda yang bagus. Sebab apa? Sebab sistem under maintenance ni maksudnya KWSP sedang memasukkan data-data yang akan lulus, yang dah lulus yang akan lulus, dan juga data-data bagi tarikh pembayaran. Petang kita lulus, tapi kita tak ada tarikh pembayaran. Malam sekitar 8 lebih dia akan offline, sistem terkendala. Lepas dia online balik, sistem tu dah okey, kita check sekali, oh dah ada tarikh. Sebab apa? Data-data tadi yang telah diproses, bila dia sistem terkendala tu, dia akan, cara yang mudah yang kita sampaikan adalah dia akan memasukkan data-data tu tadi. Jadi baru dia dikemas ini dalam i-account semua pemohon. Jadi sistem terkendala ni sebenarnya adalah satu benda yang baik. Sebab apa? Lepas sistem terkendala, bila dia okey, mesti ada berita baik. Tak ada lagi orang yang gagal. Okey, sistem terkendala. Lepas tu okey, bagi yang macam tak sabar, petang ni dapat kelulusan, malam ni masih lagi tak boleh klik dekat Asina, tak tahu bila tarikh pembayaran. Mengikut apa yang telah saya teliti sepanjang 3 hari ni, saya melihat dia punya tempoh pembayaran untuk Asina yang sekarang ni, bagi pemalsuan syarat ni, saya nampak telah dipendekkan. Jadi saya nampak yang saya buat kiraan kebanyakan pemohon yang telah lulus ni, pembayarannya adalah dalam tempoh 4 hari. Jadi kalau kata lulus pada 1 hari bulan, 5 hari bulan, insya-Allah pembayaran akan dilakukan. Pembayaran akan dilakukan, tetapi kita akan dapat bayaran tu mungkin pada sebelah petang, pada sebelah malam, ataupun pada keesokan hari, iaitu 6 hari bulan. Jadi janganlah kalau kata kita cek sampai lewat malam masih tak ada lagi, kita duk marah, kita kata betul ke ni, nak kena fake, kena scam lah, apalah. Tak, semak sampai esok. Sebab inilah satu benda yang mana melibatkan bank pula. Ini adalah urusan money transfer daripada pihak bank. KWSP dah bagi arahan pada bank, tapi bank dia ada dia punya waktu-waktu untuk kemasukan dalam akaun kita tu. Jadi kalau kata kemasukan tu agak lewat, dia akan sampai ke dalam akaun kita pada keesokan harinya. Okey. Kita offline, perata bayaran yang terakhir, mungkin saya boleh katakan yang terakhir lah, salah amount mengikut yang saya ada sempat buat panggilan petang tadi. Saya masih lagi cuba bertanyakan sebab ramai yang duk minta saya review tentang salah amount ni. Setakat ni jawapan daripada pihak K-Line Alsinar, salah amount ni insya-Allah kemungkinan besar, dia orang tak janji, tapi kemungkinan besar pada 8 hari bulan ni akan, sistem tu akan siap, dan semua pemohon yang salah amount ataupun yang maksudnya yang boleh memohon lagi untuk tambahkan lagi pengeluaran, tak semestinya salah. Tapi kadang-kadang mungkin hari tu kita rasa kita nak pakai 2,000, sedangkan kita layak 10,000, tapi kita boleh je ubah selagi mana kita punya baki tu mencukupi dalam perkiraan 10% untuk pengeluaran daripada permohonan kita yang asal. Jadi kalau kata tak sebenarnya yang salah, tapi kalau kata yang nak ubah untuk tambahkan lagi pun, insya-Allah saya dah tanya tadi, dikatakan akan ada pada 8 hari bulan ni, bermula pada 8 hari bulan. Kalau tak ada, jangan kecam. Kalau tak ada, mungkin dia akan mengalami sedikit kelewatan. Sebab sebelum ni semakan saya, dia dijangkakan akan dilancarkan pada pertengahan bulan 3 macam tu. Tapi dikabarkan pihak KWSP sedang bertengku lumus dan mencuba menyiapkan sistem tu. Jadi bermula pada 8 hari bulan, kita akan boleh membuat pengubahsuaian amount. Okey, jadi itu saja nota ringkas saya yang sempat saya catat daripada persoalan-persoalan rakan-rakan pemohon. Bagi yang masih belum lulus, bagi yang masih belum lulus, apa yang perlu kita buat? Saya pun belum lulus lagi sebenarnya. Sampai sekarang mungkin saya adalah orang yang terakhir kot yang akan diberi kelulusan.
apa yang kita perlu buat? Tak ada apa, sabar je lah, sebab kita masih ada lagi. Kalau ikut hari ni kita akan tinggal lagi dalam 6 hari. 6 hari ni berjalan telik saja, insyaAllah duit tu tak lari ke mana. Kalau kita dapat lulusan dalam 8 bulan, insyaAllah sebanyak 12 hari bulan kita mungkin dah dapat bayaran. Jadi saya harap sedikit nasihat je lah. Nak hantar saya tu saya tak kisah sangat, kita pulang. Tapi saya nasihatkan janganlah kita duk kecam staff BSP sebagainya, kritik. Ada yang sampai tak patut lah, menggunakan perkataan yang tak patut dan sebagainya. Bukan apa, sabar itu indah. Sabar itu indah. Bila kita sabar ni, bila kita dapat duit esok tu, nikmat tu, Allah Akbar, Allah saja yang merancang yang terbaik. Jadi maksudnya bila kita bersabar ni, nikmat Allah Ta'ala bagi, walaupun mungkin tak ada yang tak layak untuk 10,000 dan sebagainya, tapi mungkin yang dapat 2 atau 3,000 ni, 2 atau 3,000 tu mungkin jadi besar, dan dia mungkin boleh survive lebih daripada 2 atau 3 bulan dengan menggunakan duit tu. Tapi bagi kita yang duk mengecam dan sebagainya ni, saya takut sahabat-sahabat pemohon saya, bila kita duk kecam, kita duk maki hamun apa semua, takut. Walaupun ada yang mungkin buat pengeluaran tu lamsam 10,000 dan sebagainya, takut pada hari kita dapat bayaran tu Allah Ta'ala tarik nikmat tu. Bila dia tarik nikmat ni, takut satu sen pun tak rasa, lepas kot benda lain, sama ada musibah, bencana dan sebagainya. Jadi na'udzubillah, kita minta dijauhkan daripada perkara-perkara yang sedemikian. Yang terakhir sekali, seperti yang banyak setiap kali saya buat video sejak daripada pengumuman dividen ni, saya menasihati lagi rakan-rakan pencarum saya di KBSP, bagi yang masih lagi berada pada simpanan konvensional, marilah kita bertukar kepada simpanan syariah. Itu yang terbaik, itu yang wajib bagi kita seorang Muslim. Jangan kita mempertikaikan kesahihan, ketelusan dan juga perkara-perkara yang lain. Even kalau kata saya sendiri, kalau kata syariah tu tak ada dividen pun, saya redha. Sebab saya yakin dengan janji Allah Ta'ala, rezeki yang diberkati ni, InsyaAllah saya cukup bagi makan anak dan isteri saya, walaupun saya dah besar kelak. Itu kita kena yakin. Okey, jadi itu saja penjelasan, perkongsian dan jawapan saya pada malam ini. InsyaAllah jika ada sebarang pertanyaan dan sebagainya, boleh tinggalkan di ruangan komen di Facebook, boleh tinggalkan di ruangan komen di YouTube. Esok saya masih tak kerja lagi, uruskan persekolahan anak dan sebagainya. Jadi insyaAllah saya akan ada masa untuk beri respon dan bantu balas lah. Okey, lagi sekali terima kasih kepada yang sudi menonton. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Yang belum subscribe, saya mohon anda untuk subscribe. Itu saja untuk malam ini. InsyaAllah jumpa lagi lain kali. Jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan kongsikan di dalam channel YouTube saya. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.